Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat hari Selasa hari ini. Alright, okay tuan-tuan dan puan-puan, yang mana sedang live dekat Facebook Vix Properties, kita nak minta anda semua pakat share ramai-ramai kita punya FB live sekarang ini, kita punya Gebang Hartanah hari ini, sebab kita ada satu topik yang sangat menarik untuk kita sembang-sembangkan, untuk kita gebang-gebangkan kepada anda semua. Terutamanya bagi mereka yang sedang merancang untuk membeli hartanah ataupun nak beli rumah ke, nak beli tanah ke, semua termasuklah tu. So kalau kata anda sedang dalam perbincangan ataupun tengah duk fikir-fikir nak beli rumah, so kita ada satu topik yang menarik untuk anda, iaitu topik tentang Rizab Melayu. Okey. So dalam Rizab Melayu ni ada macam-macam lah. Kita tahu ada yang setengah tu ada lot Bumi Putra, ada lot international lah apalah, dan ini adalah Rizab Melayu. Dan kenapa istimewanya Rizab Melayu ini? Rizab Melayu ini hanya boleh dibeli oleh mereka yang dalam surat beranak dia tu tulis Melayu sahaja. Tapi yang kita nak bincangkan hari ini juga, kita nak sentuhkan hari ini juga, kenapa ada setengah dalam geran tu pemiliknya ataupun ownernya bukan berbangsa Melayu. Mungkin dia Siam, mungkin dia Chinese, tapi status tanah pemilikannya tanah Rizab Melayu. So hari ini kita nak bincangkan topik ini, tapi sebelum kita akan bersama dengan tetamu kita, saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan yang mana baru masuk hari ini, yang mana baru join live kita ni, minta tolong share kita punya FB Live. Semoga apa yang tuan-tuan buat ni memberi manfaat dan juga boleh kita sebar-sebarkan sedikit ilmu kepada rakan-rakan kita. Mungkin ada kawan-kawan kita yang tengah berfikir nak beli rumah yang berstatus Rizab Melayu. So ini mungkin dapat sedikit sebanyak memberikan sedikit gambaran kepada mereka. Yang kita tengah live ni, yang minta rakan-rakan kita semua share dekat Facebook anda masing-masing. Alright, okay. So hari ni kita ada tetamu yang istimewa, iaitu kita akan bersama dengan Tuan Opat Aising yang merupakan peguam dari Ketuan Opat & Co. Hai sir, selamat petang. Selamat petang. Boleh dengar kan suara? Boleh dengar. Alright, okay. Apa khabar? Sihat? Kena duduk rumah lah. Sihat. Dah lunch ke? Dah lunch? Okey. Alright, okay. Mr. Opat, dengarkan suara saya? Dengar. Alright, okay. Alright, so hari ini Mr. Opat akan membincangkan ataupun mengulas lebih lanjut tentang topik Rizab Melayu. Jom kenali lebih lanjut mengenai syarat tanah Rizab Melayu. Kepada anda yang sedang merancang untuk membeli projek-projek ataupun rumah-rumah subsale ke, rumah-rumah projek sale ke, ataupun nak beli tanah yang berstatus Rizab Melayu, ini adalah ruang dan juga peluang untuk anda untuk dengar dengan lebih teliti dan juga dengan lebih lanjut perbincangan kita pada petang ini. Jika anda ada soalan, kami membuka ruang kepada anda semua untuk tinggalkan komen di live ini. InsyaAllah kita akan cuba jawab soalan-soalan anda nanti. Alright, kepada ejen-ejen yang sedang bersama dengan kita pun, kalau ada soalan boleh tinggalkan komen dekat kita punya chat. Alright, okay. Sebelum kita melangkah lebih lanjut lagi kan Mr. Opat, jom kita nak tahu serba sedikit apa itu tanah Rizab Melayu dan juga apa kondisinya. Dipersilakan. Okey. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada WIC Properties yang Berhad atas jemputan untuk sesi perkongsian ilmu ni lah. Maklumat yang saya kongsi ni hasil daripada research sikit banyak yang saya ada. Mungkin ada tak tepat atau kurang menepati cita rasa. Jadi saya kalau ada salah silap tu minta maaf dulu lah. Okey, saya nak share screen . Alright, boleh dipersilakan. Okey, nampak screen? Dekat screen tu. Ya.
patah balik dulu. Okey, sebelum kita nak mula ni, saya minta kita adjust sikitlah pemahaman kita tu mengenai Rizab Melayu ni, sebab ada yang confuse kan sekarang antara Rizab Melayu dengan lot untuk orang Melayu. Memang ada term ni ada confuse sikit. Sebab bukan saja orang awam, perunding hartanah pun ada confuse, malah peguam sendiri pun confuse. Terutamanya peguam yang tak mengendalikan urusan conveyancing atau berkenaan litigasi tanah. Okey, saya tunjukkan dekat skrin ni. Tanah Rizab Melayu ni merujuk pada satu status tanah yang digazetkan dalam kawasan sebagai Rizab Melayu. Biasanya dikawal oleh enactment simpanan Melayu atau enactment reserve Melayu negeri-negeri. Dan setiap negeri ni ada undang-undang dia sendiri berkenaan dengan Rizab Melayu ni. Dan lot untuk orang Melayu ni pula dia berbeza berbeza dengan Rizab Melayu. Lot untuk orang Melayu ni biasanya melibatkan satu penetapan kota yang pihak berkuasa negeri atau PBT dia akan buatlah semasa pemaju tu memohon untuk terusan merancang pembangunan. Lepas tu biasanya lot untuk orang Melayu ni dia akan terletak dalam tanah status bebas. Dan lazimnya daripada keseluruhan pembangunan tu, contohlah kata projek tu diberi terusan 1000 buah rumah dan 30% tu memang khas untuk orang Melayu atau bumi putra lah, lot, sebab tu dia panggil lot untuk orang Melayu atau lot bumi. So yang ni dia akan hanya khusus untuk orang Melayu beli dalam portion 30%. Just in case kalau pemaju tu tak dapat jual dalam 30% tadi tu, dia akan kena mohon lah kepada pihak berkuasa negeri untuk lepaskan balik status. Maknanya kena bayar balik certain premium lah kepada kerajaan negeri dan untuk dilepaskan daripada kota lot bumi tu. Dan bila sesudahnya kerajaan meluluskan untuk kota tu kembali kepada terbuka untuk semua, maknanya semua boleh beli. Ya. Dan okey, sekarang kita nak tunjukkan biasanya tanah Rizab Melayu ni dalam ada masalah sikit. Okey, dalam geran, dalam dokumen hak milik tanah Rizab Melayu ni memang jelas akan tertulis perkataan pengisytiharan Rizab Melayu, atau setengah negeri dia tulis pengisytiharan simpanan Melayu, atau ada juga yang tulis di dalam kawasan Rizab Melayu. Dan di Terengganu yang ni saya pernah lihat dalam geran dia tulis tanah orang Melayu. So yang ni pula ialah tanah status bebas, maknanya semua boleh beli. So dalam tu dia tidak akan catatkan perkataan Rizab Melayu atau simpanan Melayu. So yang ni tadi tu yang kita cakap berkenaan lot untuk orang Melayu tu, ini adalah contoh endosan yang dia akan tulis kat bawah tu. Bawah sekali dia akan tulis lot untuk orang Melayu. So, tanah ni boleh jadi status bebas, tapi kat bawah tu dia akan chop. Kalau yang geran dulu dia akan chop lah dengan lot untuk orang Melayu, atau kalau dalam geran sekarang dia akan tulis bawah lain-lain perkara, kalau tak silap saya lah. Biasanya amalan yang chop lot untuk orang Melayu ni dibuat di negeri Kedah saja. Negeri lain setakat ni ada yang tulis, ada yang tak tulis. Okey, kejap Mr. Ofat. Okey, saya nak tanya, nak selit soalan lah kan. Okey, untuk Rizab Melayu ni, which is setiap negeri
ada untuk status Rizal Melayu, tapi mungkin dekat geran tu berlainan tulisan, betul tak? Ya, betul. Okay, so kalau macam dekat Sabah, Sarawak ataupun dekat Penang, ada tak status macam ni? Tak ada. Nanti kita akan ke part yang mana negeri mana yang ada, negeri mana Okay. tak ada. Okey, Alright. kita tengok sejarah ringkas Rizal Melayu ni. So, sejarah dia dia diperkenalkan zaman British. Lebih kurang 100 tahun lah. 100 atau 90 tahun lepas. So, mula start tahun 1913, dia bermula di negeri-negeri Melayu bersekutu. Lepas tu negeri Melayu tidak bersekutu ni dia tiru konsep yang sama dan buat di negeri masing-masing lah. Tujuan utama dia untuk menyekat tanah kerajaan atau tanah beri milik ni daripada dilupuskan dengan apa cara sekalipun kepada orang bukan Melayu. Dan tujuan kedua ialah menyekat apa-apa urus niaga persendirian atau private dealing atau satu perkataan lain tu perkiraan antara Melayu dengan bukan Melayu. So, jadi dengan demikian tanah-tanah kepunyaan orang Melayu ni akan berkekalan dikuasai oleh orang Melayu sepanjang zaman. So dalam Rizal Melayu ni seperti yang saya bagi tahu tadi, tanah Rizal Melayu ni tanah dia berada dalam kawasan yang diwatakan, wata atau gazet sebagai simpanan Melayu. Dan ia dikawal selia oleh enakmen simpanan Melayu atau kita panggil ERM. Dan dalam undang-undang tertinggi negara kita sendiri pun ada peruntukan mengenai Rizal Melayu ni dalam perkara 89 yang dia punya definisi yang perlembagaan berikan ialah tanah untuk diberi milik kepada orang Melayu atau anak negeri di mana tanah itu terletak. So yang orang Melayu ni termasuk juga badan atau institusi Melayu yang diiktiraf macam syarikat atau bank, tapi dengan syarat kena iktiraf lah kan. Tapi yang istimewanya maksud Melayu ni dia tak ikut perlembagaan. Melayu di perlembagaan tu maksud dia lain, tapi untuk Rizal Melayu dia ditentukan oleh enakmen Rizal Melayu negeri. So dia setiap negeri itu ada definisi berbeza tentang siapakah orang Melayu. Saya bagi contoh di Kedah. Di Kedah orang Melayu ialah seseorang yang beragama Islam dan yang lazimnya bercakap dalam bahasa Melayu atau sekurang-kurangnya seorang daripada ibu atau bapaknya seorang bangsa Melayu atau keturunan Arab. Tapi dalam ni ada provision khas sikit untuk di Kedah dan Perlis, di mana orang Siam juga dia dikira sebagai Melayu. Jadi orang Siam boleh memiliki tanah Rizal Melayu. Tapi di Kelantan pula kalau kita tengok, yang ni Melayu dia luas sekali. Maksud Melayu dia merangkumi termasuk bukan kaum Melayu. Antaranya Cina, Siam dan India. Dan di sana orang ni Cina, Siam, India ni boleh diberi milik tanah Rizal Melayu asalkan mereka adalah anak negeri. Anak negeri ni maksudnya lahir di Kelantan atau bapa dia lahir di Kelantan. Wah, di Kelantan ni specialnya walaupun anda orang Melayu, contoh Haziq orang Melayu di Kedah, tapi dia sebab dia asal dari Kedah, dia tak layak untuk memiliki tanah di Kelantan. Itulah. Kita kembali ke Haziq. Oh, okey. Maksudnya dalam keadaan macam untuk Kelantan, status tanah Melayu ataupun Rizal Melayu dia untuk warga negeri Kelantan sahaja. Ya, betul. Dia lahir di Kelantan, tak kira orang Cina ke, Siam ke, India ke. Dan dia lahir di Kelantan dan bapa dia tu orang Kelantan. So, dia boleh diberi milik Rizal Melayu. Okey, faham. Okey, so maknanya untuk yang dekat Kedah dan Perlis, situasi dia
orang Siam boleh diberi tanah Melayu lah. Alright, okay. Kita tengok syarat dia sikit Okay, boleh dipersilakan. Okay, syarat Rizab Melayu ni ya, tanah dia kalau sesudahnya diwatalkan, maksudnya bila dah gazet kan, once dah gazet satu kawasan tu, contohnya katalah Simpang Kuala di Kuala Kedah, di Jalan Kuala Kedah, kita gazet sebagai Rizab Melayu, dia akan terus kekal sebagai Rizab Melayu sampai bila-bila lah, kecuali dibatalkan oleh pihak berkuasa negeri. Tapi kalau nak batal tu bukan senang-senang nak batal. Dia ada syarat lain pula. Dia kata kalau nak batal tu kena cari satu lagi kawasan yang sama luas dengan Simpang Kuala tadi tu untuk digantikan. Digantikan dengan Rizab yang dibatalkan tadi. Jadi kawasan baru tu akan diisytihar sebagai simpanan Melayu dan yang lama tu dah masuk dah. Yang maknanya Mr. Opat untuk yang clause kata tanah Rizab Melayu ni dia nak kalau nak remove boleh tapi kena ada ganti macam tu. Ya, betul. So maknanya tak boleh nak simply untuk remove title tak boleh simply. Dia ada proses yang panjang lah kan, dia kena masuk exco mesyuarat exco, lepas tu bawa ke banyak faktor lah untuk dipertimbangkan tu. Dan biasanya di Kedah ni sekarang ni banyak kawasan melibatkan kawasan pembangunan baru. Contoh di kawasan Langkawi banyak yang dibatalkan gazet sebagai Rizab Melayu, tapi pihak kerajaan negeri kena cari semula kawasan lain untuk ganti. Okay, faham maksudnya. Kalau kata kerajaan nak ambil tanah tu contohlah untuk nak buat pembangunan pelancongan ke apa ke, so dia boleh ambil tanah tu tapi dengan syarat kena ganti dengan tanah lain kepada pemilik asal macam tu. Bukan kepada pemilik asal, kena gantikan gazet Melayu tu. Ya. Okay. Kita tengok sekatan ini syarat paling penting dalam Rizab Melayu, di mana ada sekatan untuk Rizab Melayu ni lah. Sekatan ni ialah tidak boleh jalankan sebarang perkiraan ni dealing atau urus niaga persendirian dengan orang yang bukan Melayu. Maksudnya orang Melayu tak boleh buat, tak boleh nak. Perkiraan ni maksud pindah milik, jual beli, pajak atau jaga gadai lah kan. Orang Melayu ni tak boleh buat cagaran, tak boleh jual dengan orang yang bukan Melayu. So yang dibenarkan buat urusannya ialah sesama orang Melayu atau badan-badan yang diikut Melayu atau Siam di Kedah dan Perlis lah. Tapi di semua ni ada pengecualian dia lah kan. Okey, sekejap. Okey, kita boleh selang, boleh masuk soalan sekejap daripada Facebook. Okey, boleh. Okey, Sambil-sambil tu boleh. Ibu bapa berbangsa Chinese tukar agama Islam dan beli tanah letak nama Melayu sekarang ni. So ibu bapa mereka meninggal dan anak-anak nak tuntut, boleh ke? Ya, ibu bapa mereka berbangsa Cina dan tukar nama macam orang Melayu ke, tapi beli tanah Rizab Melayu. So anak-anak boleh tuntut tak? At first boleh ke mak bapak Chinese ni beli tanah nama Melayu? First dia kena tengok definisi Melayu dulu di negeri mana. Kalau di Kedah sebab dia kata beragama Islam, mungkin boleh. Mungkin boleh beli pada awalnya. Atau di tempat lain macam di Perak, saya difahamkan tak boleh beli. Sebab baru ni ada satu kes di mahkamah melibatkan seorang India Muslim
kalau dia mamak lah kan, dia Muslim ni dia beli bukan beli, dia nak beli satu tanah dari Rizal Melayu, tapi pihak pejabat tanah tolak walaupun dia Islam. Jadi soalan tadi ni kena ada, saya kena check balik lah maklumat tu. Soalan yang tadi tu berkaitan dengan penduduk di negeri Perlis. Di negeri Perlis. Lebih kurangnya macam Kedah lah kan dia punya situasi tu. Ya, lebih kurang lah, tapi Kena tengok balik. Okey. Tak apa, nanti saya masuk ke bab Alright. Okey, bab boleh. yang orang bukan Melayu memiliki tanah Melayu. Okey, kita tengok di Kedah dulu lah. Di Kedah dan Perlis lah, lebih kurang lah. Di Kedah Perlis ni dia tanah Rizal Melayu ni dikawal selia oleh Enactment Simpanan Melayu. Dia panggil Enactment 29 lah kan. So antara intipati tadi tu kan, termasuk yang sekatan tu yang saya dah jelaskan tadi. Tapi saya nak jelaskan berkenaan orang Siam pula. Dikedudukan di orang Siam dalam enactment Rizal Melayu. Seperti yang saya cakapkan tadi, orang Siam ni boleh diberi milik tanah Rizal Melayu dengan syarat dia merupakan orang Siam yang disahkan secara bertulis oleh pengarah negeri lah, PPG, yang dan syarat kedua dia bercucuk tanam. Bercucuk tanam ni petani lah kan. Dan syarat ketiga dia dia merupakan penduduk tetap di dalam negeri Kedah. Okey. Kita masuk sekatan yang saya beritahu tadi kan awal. Okey, antaranya sekatan yang saya ingin maklumkan ialah di sini sekatan dealing yang saya bagi tahu tadi, jual dealing ni bermaksud jual pajak atau gadai, cagaran, jualan, dan satu lagi apa jual pajakan dan gadaian. Antara orang Melayu dengan Melayu boleh. Dan tetapi antara Melayu dengan bukan Melayu memang tak boleh. Macam mana buat pun tak boleh. Tetapi kalau tanah tu asalnya dimiliki oleh bukan Melayu, walaupun tanah Rizal Melayu, dia boleh jual lah kepada orang Melayu. Okey, yang condition yang seterusnya bagi orang Siam pula. Okey, orang Siam ni dia boleh jual kepada Melayu, dan satu lagi dia boleh jual Siam dengan Siam lah kan. Antara orang Siam dengan orang Siam tak ada masalah, boleh jual. Tetapi kalau Siam nak jual kepada bukan Melayu, maksudnya yang bukan Melayu atau Siam, contohnya China atau India, memang tak boleh. Okey, yang condition ketiga, kalau Siam nak jual dekat Melayu, boleh. Tetapi kalau Melayu nak jual balik dekat Siam, memang tak boleh. Yang ni peruntukan dinyatakan dalam Seksyen 6 dan Seksyen 9 Enactment Simpanan Melayu Kedah. Dan kes macam ni pernah dibawa ke mahkamah lama dulu, tahun 76 lagi. Sebab tu kesnya nama Haji Hamid bin Arifin lawan dengan Ahmad bin Mahmud. Ahmad cerita dia macam ni. Ahmad ni dia beli tanah daripada seorang wanita Siam. Dan ada dalam tu ada pertikaian lah. Jadi Haji Hamid ni bawa kes ke mahkamah. Dan mahkamah putuskan bahawa penjualan tu tak sah. Sebabnya Seksyen 6 tak membenarkan antara jualan antara Melayu dengan Siam. Okey, Haziq. Alright, okay. So maknanya dekat sini jelas apabila ini selain daripada bangsa Siam, if let's say kalau tak silap saya lah, kondisi macam ni selalunya macam owner tu
mungkin tanah dia Rizab Melayu tapi pemiliknya Chinese. Ada berlaku dekat Kedah, betul tak Cik Opat? Ada. Okey, kita So tengok maknanya soalan kondisi ni kan, ada tak tanah Rizal Melayu dimiliki oleh bukan okey. Melayu sekarang? Ya. Jawapannya ada. Okay, cuma kondisi dia macam ni, dia sama juga yang macam Siam tadi lah. Maksudnya bila dia dah owner dia Chinese, bila dia jual dekat Melayu, tapi kalau yang Melayu tu nak jual balik dekat Chinese tak boleh. Betul. Okey, kita tengok macam mana keadaan yang berlaku di mana orang bukan Melayu atau Chinese tadi ni, Chinese atau India memiliki tanah Rizal Melayu. Tanah ni melibatkannya tanah yang asal dia tu iaitu sebelum diisytiharkan Rizal Melayu tu, tanah tu dah asalnya memang dimiliki oleh orang Cina atau India. Memang dah orang milik sebelum di-declare lah sebagai kawasan Rizal Melayu. Yang keduanya tanah sebelum ni mungkin ada urusan jual beli lah, ada black and white, ada SPA yang dulu-dulu lah zaman sebelum mereka apa ya, ada SPA kata orang Melayu ni dia jual dekat orang Cina sekian-sekian dan tanah ni tak boleh nak buat apa, memang boleh dimiliki oleh orang Cina. Dan satu lagi jenis ialah tanah yang pernah dicagarkan atau digadaikan. Contoh kepada orang Ceti lah kan. Ceti kalau dulu-dulu ni, zaman dulu orang petani Melayu atau Siam ni dia banyak dia orang miskin. Tak ada duit, dia tak ada duit dan satu-satunya harta yang dia ada tu tanah. Dia jagarkan atau dia gadaikan tanah tu pada Ceti. Tapi mungkin dia tak ada duit apa ke nak tuntut balik, dia tak buat tuntutan balik. Dan jadi bila lepas keadaan isytihar kawasan Rizal Melayu, memang tanah ni dah dimiliki oleh Ceti lah. Ceti atau Ceti tadi. Atau satu lagi tu dimiliki secara obligasi undang-undang. Contohnya turun milik lah. Turun milik mungkin dulu mak dia mungkin orang Siam, tapi dia mak dia tu berkahwin dengan orang Cina, lepas tu dapat anak dan turun milik kepada anak dia yang Cina, atau melalui perintah peletak hakkan lah oleh mahkamah. Mahkamah ada kuasa untuk tentukan. Okey, kelonggaran syarat ni yang tanah yang saya kata dimiliki oleh bukan Melayu tadi ni, dia walaupun dia Rizal Melayu tapi dia boleh dijual kepada daripada bukan Melayu kepada bukan Melayu. Maksudnya orang Cina nak jual kat Cina boleh, walaupun Rizal Melayu. Tetapi once kalau dia dah jual, contohnya dia bukan Cina tadi tu, dia jual balik kepada Melayu atau Siam, dan dia tak boleh dah nak jual balik dekat bukan Melayu. Okey, Haziq. Alright, okay. Yang poin yang apa Mr. Opat tunjuk tadi tu, rasanya kat belah Kedah ni banyak kondisi yang macam tu, yang apa, yang di mana apa pengisytiharan tanah Rizal Melayu tu dilakukan selepas tu dan pemilik asalnya bukannya orang Melayu sampai macam tu. So banyak kondisi dia dekat Kedah, betul tak? Banyak selalunya kawasan melibatkan kawasan bandar lah. Macam di Alor-Setar, contoh area Mergong, atau di Sungai Tani tu, di area tengah-tengah bandar tu, di dekat Jam Besar tu, banyak tanah tu Rizal Melayu. Tapi kebanyakan mostly tu dimiliki oleh orang Cina lah, yang lot-lot kedai. Lepas tu di Pulen, di Sungai Karangan, dia masuk kategori. Okey, kita ada beberapa soalan. Ni ejen-ejen kita ni banyak nak tahu ni. Tanah Rizal Melayu didirikan bangunan. Adakah bukan Melayu boleh beli bangunan di atas tanah Rizal Melayu? Itu satu. Dan juga yang kedua, penduduk pemegang IC merah boleh beli tak untuk Rizal Melayu? Soalan pertama dulu Okay. Jawapannya tak boleh.
tak boleh. Walaupun sebab contoh tanah dia Rizab Melayu dimiliki oleh orang Melayu lah kan. Lepas tu didirikan satu bangunan atas tu. Contoh rumah kedai lah kan. Atau rumah lah. Lepas tu orang bukan Melayu nak beli, memang tak boleh. Dan yang soalan kedua tu IC merah. IC merah. Taraf penduduk tetap lah kan. Penduduk tetap ni tak boleh memiliki sebarang tanah di Malaysia lah. Bukan Rizab Melayu saja. Tanah jenis biasa pun tak boleh. Okey. Okey, kita sambung sikit tadi. Okey, Rizab tadi Haziq dekat awal tadi dia tanya Rizab Melayu ni wujud dekat semua negeri tak? Jawapannya tidak. Kita tengok ini bukan statistik kes COVID. Ini saya tunjukkan peta untuk kawasan mana yang ada tanah Rizab Melayu dan kawasan mana yang tak ada. Ini bukan peta COVID-19 kan? Peta yang sama. Cuma saya ubah suai sikit lah kan. Okey, kes hari ni bukan. Kedudukan tanah Rizab Melayu. Okey, kita tengok yang bertanda merah ni semua ada Rizab Melayu. Di Perlis, Kedah, Perak, Selangor, Kuala Lumpur, Johor, Kedah, Kelantan, Terengganu, Kelantan, Negeri Sembilan, Pahang. Tapi yang tanda hijau ni tak ada Rizab Melayu. Di Pulau Pinang, di Melaka, Sabah, Sarawak memang tak ada Rizab Melayu. Okey, jadi jawapan dia Rizab Melayu ni hanya wujud di 9 buah negeri dan Kuala Lumpur lah, termasuk Kuala Lumpur. So di setiap negeri tu ada undang-undang dia sendiri yang mengawal perjalanan Rizab Melayu ni. Di negeri-negeri Melayu Bersekutu ni dia panggil ERM, Negeri Melayu Bersekutu Bab 142. Yang ini berkuat kuasa di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Dan di Kelantan, Kedah memang ada undang-undang Rizab Melayu sendiri. Di Kuala Lumpur masih wujud tanah Rizab Melayu. Antaranya di kawasan, kalau tak silap saya, di kawasan Kampung Baru, Kampung Cubadak dan kawasan Sungai Pencala. Sungai Pencala ni sekarang kawasan tu dah sangat maju dan harga pun sangat tinggi lah. Sungai Pencala ni dia dekat kawasan BPDI, Bukit Kera, Mutiara, Damansara. Tapi di Pulau Pinang memang tak ada, Pulau Pinang dengan Melaka tak ada Rizab Melayu. Yang ni dia ada tanah dia lain sikit. Dia panggil tanah first grade. Nah, first grade ni dia maknanya siapa orang apa pun boleh beli, tak ada sekatan. Tak kira Melayu ke bukan Melayu ke, semua boleh beli. So, tanah ni biasanya dia orang dah ada geran lah, dah lama pun, dah beratus-ratus tahun. So, geran ni dikeluarkan oleh pihak berkuasa Belanda di Melaka lah, atau di Pulau Pinang dikeluarkan oleh Syarikat Hindia Timur Inggeris zaman penjajah dulu. Di Sabah Sarawak memang tak ada Rizab Melayu. Dan Sabah Sarawak untuk makluman Sabah Sarawak ni dia undang-undang tanah dia sangat berbeza dengan di Semenanjung Malaysia. Di Semenanjung Malaysia yang besarnya kanun tanah negara dan yang kecil-kecilnya ialah IRM itu semua ni. Tapi di Sarawak dia ada set undang-undang dia sendiri, dia panggil kanun tanah Sarawak, Chapter 81. Dan di Sabah dia pun ada undang-undang tanah dia sendiri, dia panggil Ordinance Tanah Sabah atau Chapter 68. Dan tapi di sana ada konsep yang lebih kurang sama dengan Rizab Melayu, dia panggil tanah adat atau tanah anak negeri. Alright. Okey, kita ada soalan seterusnya sebelum kita nak sentuh ke topik yang seterusnya kan. Okey, bolehkah, okey sekejap, mana soalan dia? Bolehkah pemilikan tanah Rizab Melayu oleh bukan Melayu, proksi orang Melayu seperti syarikat pembinaan dan lain-lain?
syarikat kan. Syarikat sebagai proksi. Okay, syarikat tu mestilah syarikat diiktiraf sebagai Melayu. Kalau tapi contohnya kalau kita buat satu syarikat, katalah syarikat tu Haziq Sdn Bhd, walaupun Haziq dan pemegang saham dalam Haziq tu semuanya Melayu, pengarah urusan apa semua, pemegang saham semua Melayu, dia bukan automatik diiktiraf sebagai Melayu. Dia kena melalui proses permohonan daripada kerajaan negeri untuk mengiktiraf syarikat tu sebagai Melayu. Jadi saya bagi contoh di Kedah kan, di Kedah antara syarikat yang diisytihar atau digazet sebagai syarikat yang berentiti Melayu ialah antaranya Bank Pertanian atau Agro Bank lah. Lepas tu ada Bernas, Risda, Fama dan Lembaga Tabung Haji, Majlis Amanah Rakyat atau MARA, Amanah Raya Berhad, MBSB dan ada macam-macam lagi lah. Tapi walau macam mana pun syarikat tu walaupun pemiliknya ada orang Melayu, dia tidak automatik jadi syarikat Melayu. Dia kena melalui proses permohonan. Jadi kalau dalam kategori apa tadi, proksi kan? Ya, proksi. Maksudnya syarikat tu dia kena minta, kena buat permohonan lah kepada pihak berkuasa negeri dulu untuk iktiraf syarikat tu sebagai Melayu. Once dah iktiraf, dah boleh. Alright, okay. So kita boleh teruskan. Apa lagi yang Mr. Fight nak terangkan? Okay. Boleh tak isytihar? Okay. Ini pun salah satu soalan juga ni. Ya, soalan seterusnya saya buat sendirilah soalan ni kan. Boleh tak kita remove endosan pengisytiharan Rizal Melayu dalam Quran? Jawapannya boleh dan tak. Jawapannya yang besar dulu tak boleh, tetapi boleh. Confuse sikit kan? Peruntukan amnya tak boleh. Tak boleh maksudnya sebabnya dalam perlembagaan pun cakap kalau once tanah tu dah Rizal Melayu, dia akan boleh terus kekal, terus menerus menjadi Rizal Melayu. Tapi dia ada pengecualian. Pengecualian dia sehingga pihak DUN atau melalui satu enactment lah, atau melalui mesyuarat exco kan, dia boleh membatalkan kuasaan dia. Biasanya yang saya bagi contoh tadi lah di Langkawi tu kan, biasanya pembatalan Rizal Melayu ni untuk tujuan pembangunan. Tapi kalau individu ni rasanya setakat ni belum ada lagi lah. Contohnya saya memiliki tanah Rizal Melayu, saya sebagai individu saya nak mohon untuk batalkan, tak boleh lah ni. Memang tak dibenarkan. Dan pembatalan tu macam proses gazet tadi juga, dia akan melalui perwataan atau gazet lah kan. Jadi yang kerajaan ni kena cari kawasan baru untuk ganti. Tapi dalam keadaan tertentu, yang ni ada exception sikit lah kan. Individu tadi tu, maksudnya macam saya tadi tu, saya sebagai pemilik tanah Rizal Melayu, lepas tu ada contoh ada orang Cina nak beli tanah saya, tapi sebab sekatan tadi Rizal Melayu tak boleh beli. Tapi saya ada satu cara untuk nak ni, saya serah balik tanah Rizal Melayu saya ni pada kerajaan. Yang ni dibenarkanlah mengikut Seksyen 76 dan Seksyen 197 Kanun Tanah Negara. Dan once saya serah balik pada kerajaan, kerajaan boleh bagi milikan baru lah. Maksudnya boleh bagi geran, boleh keluarkan geran pada orang Cina yang nak beli dari saya tu. Tapi status pegangan tu selalunya dia akan
reduce lah kan. Daripada yang asalnya freehold akan jadi leasehold. Leasehold ni nak pajakkan selama 99 tahun. Dan alternatif lain tu kalau nak remove ialah melalui pengambilan tanah. Pengambilan tanah ni di bawah satu akta khas lah kan, akta pengambilan tanah 1960. Dan cara kedua ialah melalui rundingan dengan pihak PTG atau pentadbir tanah. Jadi yang ni dia ada kekurangan sikit sebabnya dia akan tertakluk pada budi bicara dan special circumstances lah, keadaan khas di pihak PTG. Okey. Okey. Alright, okay. So harapnya semua fahamlah kan apa yang Mr. Opat dah cerita dekat kita. So okay, boleh tak Mr. Opat, mungkin ni soalan yang terakhir untuk Mr. Opat, boleh tak ceritakan dekat kita apa prosedur untuk membeli tanah Rizab Melayu ni, ataupun mungkin projek perumahan yang berstatus Rizab Melayu ni. Kita tahu apa dia punya dengan keadaan status apa semua, dan juga nak kena buat penukaran apa semua, kena melalui pejabat tanah whatsoever tu. So boleh tak ceritakan dengan lebih lanjut tentang prosedur untuk pembelian hartanah Rizab Melayu ni? Sediakan slide nanti di belakang sikit. Okey, pembelian rumah atas tanah Rizab Melayu. Okey, ni saya ambil satu poster lah daripada Vic Property Sdn Bhd di Pokok Senang. Dalam iklan ni dia kata Rizab Melayu dan pegangan bebas. Pegangan bebas ni maksud freehold lah. Freehold ni maksudnya tanah tu boleh dipegang selama-lamanya. Dia lawan dia ialah leasehold. So ni pajakkan. So, soalan dia siapakah yang boleh beli projek macam property iklan tadi tu? Jawapannya ialah tanah ni atau rumah ni hanya boleh dibuka jualan kepada orang Melayu. Kalau anak negeri, Sabah Sarawak ke, orang Siam ke, memang tak boleh. So, proses jual beli ni kalau tanah dia tanah rumah tu rumah saksa, eloknya kita buat dapatkan salinan geran dulu, lepas tu kita lakukan carian. Dan proses jual beli biasa tu macam conveyancing biasa lah kan. Yang ni saya rasa perunding hartanah pun familiar lah kan. Dia kena ada SPA, nanti peguam untuk sediakan SPA. Tapi macam mana pun kena ambil perhatian sikit lah. Tanah kategori Rizab Melayu ni, peguam ni hanya boleh menyaksikan SPA, maksudnya perjanjian jual beli, peguam boleh sign depan peguam, tetapi bukan menyaksikan instrumen pindah milik. Instrumen pindah milik ni untuk borang 14A lah kan. Borang 14A ni hanya boleh disaksikan atau diturunkan tanda tangan atau cop jari kan, hanya di depan pentadbir tanah. Yang ni sebab menjadi satu requirement yang mandatory di bawah jadual kelima seksyen 211 Kanun Tanah Negara. Okey, ni saya bagi tengok contoh borang 14A. Tanda merah tu ada nama penolong pentadbir tanah daerah Pendang, dan dicop di situ, dia kena cop oleh pentadbir tanah lah kan. Okey. Ya, Haziq. Alright, okay. So maknanya prosedur yang Mr. Opat ceritakan ni, if let's say kalau kata ada pembelian hartanah Rizab Melayu, lawyer boleh jadi saksi untuk SNP sahaja. Tapi untuk proses borang 14A, borang penukaran milik, betul tak?
borang dipanggil instrumen pindah milik atau borang 14A lah. 14A ni lawyer dia tak boleh sign depan lawyer lah kan. Kena sign maksudnya pihak perunding hartanah atau penjual dan pembeli ni dia kena buat satu appointment dengan pejabat tanah lah kan. Dia kena pergi kat sana, pihak pejabat tanah akan ambil IC apa masuk mereka reader, lepas check status semua. Once dah okey, dia akan panggil duduk depan tempat dia. Penjual akan cop. Okey. So itu penerangan yang diberikan kepada kita semualah. Maksudnya kepada anda semua yang berada di luar sana yang sedang bersama dengan kami sesi Gebang Hartanah hari ini, anda sudah orang kata apa, sudah didedahkan mengenai sesi ataupun pembelian jual beli tanah ataupun rumah yang berstatus Rizab Melayu. Alright, okay. Terima kasih diucapkan kepada Mr. Opat di atas luangan masa pada petang ni dan juga kepada ejen-ejen yang bersama dengan kita petang ini. Ramai hari ini. Kita ada hampir 30 orang dan juga mereka yang sedang live bersama dengan kita di Facebook page. Terima kasih atas soalan-soalan dan juga feedback-feedback anda. So insyaAllah kita akan bersama lagi dengan topik yang menarik minggu hadapan setiap hari Selasa jam 3 petang. Okey, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Mr. Opat di atas luangan masa bersama dengan kami. Sangat-sangat jelas dan juga mungkin lepas ini kita janganlah ralat kalau kita panggil lagi untuk bersama dengan kita. Boleh. Kalau kes kalau ada pertanyaan atau tak faham itu boleh tanyalah, boleh email ke, nanti saya share saya punya kontak. Alright, okay, tak apa, nanti saya pun akan share juga nombor Mr. Opat ni dekat dalam grup WhatsApp kita. Okay, tapi tak apa, boleh share dulu dekat kita, dekat screen kita ada nombor kontak. Okay, sebarang pertanyaan boleh kontak 019-9678-999. Facebook Opat NCO. Opat NCO. Kalau kata nak email, boleh email ke opatnco@gmail.com. Alright, terima kasih Mr. Opat dan juga terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang bersama dengan kami. Hampir 1 jam sesi kita pada hari ini. Alright, hingga berjumpa lagi minggu depan. InsyaAllah minggu depan kita akan bawakan topik yang lagi menarik yang sedikit sebanyak dapat berkongsi dengan anda ilmu tentang hartanah dan juga prosedur-prosedur berkaitan dengan hartanah. Alright, terima kasih Mr. Opat dan terima kasih semua. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye-bye.